Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid-murid yang sedang menonton start video Sains Cikgu. Saya Cikgu Suhaida Dan saya Cikgu Farhan. Kami dari SK Sultan Hishamuddin Alam Shah. Pada pelajaran kali ini, cikgu akan menerangkan topik tahun 4 iaitu bunyi. Jangan lupa ya, sepanjang pembelajaran dengan kami, cikgu minta murid-murid semua ada bersama buku teks Sains tahun 4 sebagai rujukan. Jangan lupa juga sediakan juga buku nota dan alat tulis. Jom kita lihat video selepas ini. Baiklah murid-murid, di bawah tajuk bunyi untuk episod kali ini kamu perlu mencapai hanya 2 sahaja objektif pembelajaran, iaitu pertama, kamu boleh menyatakan bunyi dihasilkan oleh getaran dengan menjalankan aktiviti. Seterusnya, kamu boleh menyatakan bunyi bergerak ke semua arah. Baik murid-murid, kita pergi satu persatu. Kita akan mulakan pembelajaran kita dengan objektif yang pertama, iaitu kamu boleh menyatakan bahawa bunyi dihasilkan oleh getaran dengan menjalankan aktiviti. Jom murid-murid. Hai, bertemu kembali. Baiklah, awak lihat apa yang ada pada Cikgu Suhaida sekarang ni. Alat ni alat muzik. Okey, alat muzik tradisional. Cikgu Faan, cikgu rasa apa nama alat muzik ni? Dan berasal daripada mana? Ini kalau tak salah ini nama dia kalimba. Ya, betul. Kalimba. Afrika. Betul. Okey, alat muzik ni alat muzik tradisional, satu alat muzik perkusi. Okey. Kamu lihat macam mana cikgu main alat ni. Okey. Cikgu hanya gunakan ibu jari sahaja. Okay, kalau cikgu Faan tengok saya buat cara bagaimana untuk menghasilkan bunyi. Ini nampak Cikgu Zaida dia ketik pada besi tu dan besi tu bergetar. Ya. Kemudian keluar bunyi lah. Bunyinya sangat merdu. Okey. So, alat muzik ini menghasilkan bunyi dengan cara petik kepingan logam ini dan kepingan logam ini akan kelihatan bergetar. Okey. Baiklah. Okey. Lepas ni kita akan lihat beberapa alat muzik yang boleh menghasilkan muzik dengan cara tersendiri. Cuba kamu fikirkan, apakah alat muzik yang lain yang menghasilkan bunyi dengan cara bagaimana? Okey, jom kita lihat video ini seterusnya. Bunyi yang dihasilkan melalui tiupan. Apabila seruling ditiup, udara di dalam seruling bergetar. Bunyi yang dihasilkan melalui ketukan. Apabila xylofon diketuk, bar xylofon bergetar. Bunyi yang dihasilkan melalui tepukan. Kepingan simbol akan bergetar apabila ditepuk. Bunyi yang dihasilkan melalui petikan. Apabila tali gitar dipetik, maka tali itu akan bergetar. Korang boleh main muzik. Bolehkah kita bikin satu orkes? Boleh. Saudara main apa? Saya main rhythm gitar. Rhythm kita. Coba. Bagus.
bunyi yang dihasilkan melalui gesekan. Apabila tali violin digesek, maka tali itu akan bergetar. Baiklah murid-murid, berdasarkan cara-cara alat muzik itu dimainkan, cuba kamu fikirkan bagaimana bunyi boleh dihasilkan oleh alat-alat muzik itu tadi. Tak dapat fikir sekarang, tak mengapa. Jom, lepas ni kita tengok eksperimen yang akan dilakukan oleh Cikgu Farhan dengan Cikgu Suhaida bagi membuktikan bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh sesuatu alat. Jom. Baiklah murid-murid, kita lihat bagaimana Cikgu Suhaida dan Cikgu Farhan untuk melakukan aktiviti ataupun eksperimen khas bagi membuktikan bahawa bunyi dihasilkan oleh tiga tali. Apa yang kita perlukan Cikgu Farhan? Dan kita menyangkut baju besi dan dua lintas benang dan yang tingkat pada ujung hanger tadi. Okey, kemudian kita Hanger besi ya, Cikgu Farhan. besi dan hubungkan ujung jari, benang itu pada ujung jari. Okey, jadi dari tu kemudian dekatkan jari telunjuk tadi ke telinga lah, jiran telinga, dan kita akan mengetuk untuk menyangkut baju. Apa? Baik. Baik, kita membahagikan bentuk. Dia sini bentuk hanger besi ni. Bahan letak benang di telinga bersama dengan jarinya. Jadi kalau kamu pastikan, kamu lihat, kamu pastikan sedikit depan sikit, pastikan benang. Jadi benang ni, dia sudah ketuk. Okey. Kalau Cikgu Farhan sendiri, cakap apa? Apa yang Cikgu Farhan rasa? Benang ni benang. Bergetar lah, bergetar. Biasa tu Cikgu tak? Farhan tu dia rasa sebab dia pegang benang. Kalau Cikgu sentuh, Cikgu sentuh, istilahnya bila kita ketuk, hasilkan ini, bunyi itu dihasilkan oleh getaran. Jom, kita video seterusnya. Baiklah, oleh yang demikian, kita dapat tahu bahawa bunyi berhasil disebabkan oleh getaran. Okay, sekarang kamu uji minda kamu sama ada kamu ingat atau tidak apa yang telah kita pelajari tadi. Soalan untuk uji minda kamu adalah sebutkan 5 cara bunyi dihasilkan. Ulang, sebutkan 5 cara bunyi dihasilkan. Bagus kalau kamu masih ingat apa yang kamu pelajari tadi. Bunyi dihasilkan melalui cara tiupan. Tepukkan. Petikkan. Gesekkan.
Baiklah murid-murid, seterusnya kita beralih ke objektif pembelajaran yang kedua, iaitu murid boleh menyatakan bunyi boleh bergerak ke semua arah. Okey, baiklah. Jangan lupa cikgu minta kamu buka buku teks sains tahun 4 pada muka surat 115 sebagai rujukan kamu. Di situ kamu akan lihat gambar yang akan menerangkan fenomena bunyi bergerak ke semua arah. Jom. Pak ini memaparkan 3 orang sahabat yang bernama Faiz, Teruni dan Melan berjalan ke tempat basikal penjual aiskrim. Mereka bertiga boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim yang sama walaupun mereka semua berada di tempat yang berlainan. Bos, seronoknya mereka dapat beli aiskrim. Senyum pakcik penjual aiskrim itu. Murid-murid yang berada di merata tempat di kawasan sekolah pada waktu rehat boleh mendengar loceng sekolah yang sama berbunyi, menandakan waktu rehat sudah tamat. Sekejap je, semua murid-murid sudah siap sedia berkumpul di dataran untuk perhimpunan selepas rehat. Itulah kelebihan bunyi yang dihasilkan oleh loceng sekolah. Loceng dibunyikan sebagai pemberi arahan. Pada fikiran kamu, mengapakah Faiz, Teruni dan Melan boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim yang sama walaupun mereka semua berada di tempat yang berlainan? Mengapakah pula semua murid-murid sekolah boleh mendengar loceng sekolah yang berbunyi tanda tamat rehat walaupun mereka berada di merata tempat di kawasan sekolah? Baiklah Cikgu Farhan dan murid-murid semua, ini menunjukkan bahawa bunyi bergerak ke semua arah. Itu sebab kamu boleh mendengar loceng penjual aiskrim dari jauh walau di mana saja kamu berada. Samalah juga seperti kamu mendengar loceng menandakan tamatnya waktu rehat. Di mana saja kamu berada, kamu tetap boleh mendengar loceng itu berbunyi. Ini seperti bunyi siren yang datang dari sebuah kereta polis yang akan dapat didengar oleh semua orang yang berada di sekitarnya dan berdekatan dengan kereta polis tersebut. Seterusnya, cikgu kemukakan soalan bagi menguji minda kamu. Kamu telah pun mempelajari bahawa bunyi bergerak ke semua arah. Soalan cikgu adalah, apabila semakin jauh bunyi itu bergerak, bagaimana keadaan bunyi tersebut dapat didengari oleh kita? A. Semakin kuat atau B. Semakin perlahan? Ya murid-murid, jawapan yang tepat sudah tentulah B. Semakin perlahan. Mengapa ianya terjadi? Ini kerana walaupun bunyi bergerak ke semua arah, akan tetapi semakin jauh bunyi itu bergerak dan menjauhi kita, semakin perlahan bunyi itu dapat didengari. Maka murid-murid, berakhirlah sudah sesi pembelajaran kita pada episod kali ini, iaitu di mana kamu telah berjaya mencapai 2 objektif pembelajaran bagi tajuk Sains Bunyi tahun 4. Itu di mana dua objektif pembelajaran tersebut ialah pertama, Tuhan. Pertamanya, kamu boleh menyatakan bunyi dihasilkan oleh getaran sedang menjalankan.
Yang kedua, Dan yang kedua, boleh menyatakan bunyi bergerak ke semua arah. okey, bagus. Alright. Baiklah, cikgu harap kamu semua murid faham dengan jelas dan boleh menguasai dua objektif pembelajaran bagi tajuk bunyi bagi episod kali ini. Dan jangan lupa selepas ini cikgu harap murid-murid semua dapat mendapatkan sebanyak mungkin latihan-latihan soalan bagi mengukuhkan lagi kefahaman kamu terhadap topik ini. Okey, saja sekian dari Cikgu Zuhaida. Dan Semoga kita bertemu lagi. Semoga kita berjumpa lagi di edisi akan datang. Okay, bye. Salam ceria. Assalamualaikum.